Ibu dah sampai Penang. Ibu nak jumpa dengan 2 anak didik ibu. Banyak yang ibu nak kongsikan pada mereka. Mereka ni dah berjaya. Mereka pun nak update ibu apa yang berlaku dengan bisnes mereka. So, nantikan pertemuan ibu dengan mereka. Banyak yang kami nak share. Ibu sayang kamu. So masa jumpa ibu dekat program Corporate Strategy Intelligence, Business Forensic. Ibu lari ke belakang stage, tiba-tiba je seorang wanita pangkat anak-anak datang berlari terus peluk ibu menangis. Ibu kata Allahu Akbar. Kesiannya. Anyway, lepas tu pada tahun 2018 after that ibu kata don't worry, everything's gonna be okay. Sebab biasalah kalau kita mula-mula berniaga memang ada banyak challenges sebab kita berniaga sambil kita belajar. Can you imagine the pain? So you banyak jatuh-jatuh itu sebenarnya itu adalah sesi belajar, but still jatuh tu painful and still a fact. Apakah situasi bisnes masa awal-awal tu 2016 to 2018, especially 2018 tu? Cuba cerita kat ibu keserabutan dan huru-hara ketika itu, supaya maybe kalau orang lain dengar kan, orang lain berkata sama macam saya. Alhamdulillah kita bermula dengan penuh huru-hara. Kita bermula dengan penuh huru-hara. Kita berbisnes without target. Kita berbisnes without, kita tak ada destinasi mana kita nak achieve dulu. So every day kita bangun, kita just today berapa kita nak jual. So berapa orang kita nak kejar untuk jual hari ni. One day kita buat kita boleh buat let's say 11,000 sale. And then kita boleh jual meningkat jadi 16,000. Of course pada masa tu kita baru mula berniaga, kita dah rasa dah banyak banyak ya. 16,000. Boleh cuti. So kita boleh cuti, kita boleh duduk rehat dulu, nanti kita sambung bisnes balik. I'm sure dulu nak invest keadaan office semua takut kan? Sangat. Kalau dulu ini adalah kisah sebenar lah. Kisah sebenar yang Asyik boleh cerita mungkin boleh jadi pedoman ataupun sahabat-sahabat yang buat bisnes juga. Dulu kita pun start huru-hara. Kita start dengan bila nak sewa office tu, nak sewa ke nak sewa 1,700 ni. 1,500 lah, takut 1,700 apa-apa tak boleh buat. Dan alhamdulillah bila kita clear direction kita, alhamdulillah dalam masa daripada 2016 sampai sekarang 2020, yang kita cakap pun dah berbeza. Kalau dulu saya cakap tadi nak 1,500 ke nak 1,700, itu baru nak sewa takut-takut dulu. Nak bagi tahu betapa takutnya dulu nak buat decision yang bezanya hanya RM200. So hari ni alhamdulillah berkat pada ilmu, berkat pada doa juga, language yang kita cakap dan juga tim cakap pun dah align dan sangat berbeza daripada dulu. Dulu cakap nak 1,500 ke 1,700. Okey, baru ni kita meeting, kita punya team kita dah grow. So macam mana kita nak membesarkan. So team suggest kita ada warehouse yang kita akan beli. So kalau dulu 1,500 ke 1,700, sekarang ni kita nak beli warehouse yang 3 juta ke yang 5. Dan ada team yang kata why not kita ambil yang 3 juta 2 biji. So lagi besar. So nak tunjuk betapa berbezanya last few years kita sembang nak sewa 1,500 ke 1,700 pun berkira-kira takut. Tapi bila kita plan, kami buat macam tu ialah sebab kita yakin, kita dah tahu dah growth of agent kita berapa, growth of sale kita berapa. Sekarang ni kita dah ada lebih kurang
18,000 orang ambassador. Wow. Dan kita tahu hujung tahun ni kita akan ada 20,000 ambassador. Dan Syuk tahu pada next year 2021 Disember, Syuk akan ada 56,000 orang ambassador. Kita dah buat projection. Dah ada projection. Semua dah Kita dah tahu sales calculate. kita pada masa tu berapa. Strategic Planning Bootcamp yang Adams kendalikan and you all involved too twice, right? Yeah. Yes. Ibu nampak most students, participants yang join memang walaupun during PKP. Betul. Dahsyat. Semua perform. Why? Nothing to do with ilmu ibu ni magic ke apa. Just the mindset of data, calculate, planning, susun. And clear. Itu je, clear. Clarity is key. Clarity I dapat memang daripada yang batch 5. Maksudnya second time masuk kelas strategic plan BSS. So yang baru I boleh connect semua organ yang ibu ajak. Betul. Tu baru I rasa macam macam ni punya jadi leader macam tu, yang organ 5 tu baru macam okay, so I need to change a lot. Macam tu lah in a way. Masih lagi belajar, lepas tu try implement sikit-sikit dekat office dulu, and then lepas tu I cakap kat Syuk sebab I adalah seorang yang introvert, sangat-sangat introvert. Syuk extrovert, dia lain. So dulu memang I tak nak manage reseller. Tak nak langsung sebab I tak boleh nak handle. So tapi I rasa macam introvert tu dia bukan jadi extrovert, tapi dengan ilmu BSS tu dia sebenarnya menjadi seorang leader. Bukannya you don't have to be extrovert untuk jadi leader. Exactly. You don't have. Lepas tu I cakap kat Syuk, okay, I rasa I dah tahu apa yang I nak buat. So I cakap, okay, I passion on these products. I nak create great products, but then I nak like macam step down management dekat office. So kan CEO punya thing, I rasa macam dari segi operation semua tu I nak hands down dekat Syuk. So I cakap I nak go into people. So bila I yang cakap okay I nak touch dengan reseller, so I step down daripada CEO punya position as ketua ambassador. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Akhlak itu amat penting sekali. Dalam mana-mana organisasi, akhlak itu utama. Akhlak datang dari ilmu yang betul. Dengan adanya pemimpin organisasi yang mempunyai akhlak yang sempurna, pemimpin ini boleh mempengaruhi pemimpin-pemimpin lain di sekeliling beliau. Dan pemimpin-pemimpin lain ini dengan adanya akhlak yang sempurna boleh pula mempengaruhi pemimpin-pemimpin lain di sekeliling beliau. Maka dengan itu, lingkaran pengaruh akan berkembang sama selari dengan berkembangnya organisasi. Dari akhlak yang sempurna akan mewujudkan satu budaya yang mantap. InsyaAllah, I'm so proud with all of you. 1000% kali ganda naik within a year. That means the potential memang sedia ada. Cuma tiada ilmu untuk keluarkan dengan cara berstruktur dan betul. Betul tak magic clarity tu? Betul. Clarity, projection, planning, measure, data. Ibu menganggapkan you dah masuk level bukan salesman lagi dah. You dah masuk level usahawan yang level corporate. Very polished. May you be more successful. Ibu doakan. Dan ibu sebagai guru you all berasa sangat bangga. Dan ibu tahu banyak lagi ilmu-ilmu yang you belajar dari guru-guru lain juga. Mereka juga turut berbangga. Yes, I'm very sure. So continue to make everyone proud, sweetheart. Alhamdulillah. InsyaAllah. Thank you. Bagi ibu, sweetheart, with what you've been through, you deserve what you get today. Bagi ibu, you adalah perwira yang sedang membuat legasi. Thank you. Yeah, you're creating a legacy. You lah perwira-perwira
yang ibu rasa Malaysia should get to know you and learn a lot from all of you. You are my perwira, both of you, creating the legacy. Dan ingat, usahawan ni nadi negara. Ya? I say ambassador memang bergantung like crazy 100%. 100% on me, on JPT. So I won't let them down. You. I know you, I know Syuk. Orang baik, orang jujur, orang integriti dan cerdik. Pandai. Bukan calang-calang orangnya. Ada class and ada standard. So, this attitude and these people with this product and the ilmu. Yes. Perfect combination. Thank you so much both of you. It's Thank been you so a much, pleasure. Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang ibu sangat bangga dengan dua syarikat ini ialah where you are today, di mana anda berada sekarang. So ibu nak ambil peluang ni, since you all dah ada kat sini, kita nak jumpa pun jarang kan. Dah ada peluang jumpa sampai ke utara ni, dua-dua ni. So ibu nak cerita sedikit tentang desired state yang sepatut ada dekat dalam satu syarikat bisnes. Okay, now bisnes dia ada macam stage. Dia ada stage startup, growth dengan scale. So apa yang berlaku ialah, yang ini adalah in a lot of way you punya desired state. Desired state untuk si dia ni. Untuk pergi ke sana, ini adalah current state. Betul? Formulanya adalah desired state, impian kita, tolak current state, jadi gap. Betul? Gap, kita kena cari apa? Solusi. Supaya bila jumpa solusi ni, kita bolehlah naik tangga-tangga ni. Dan tangga ini adalah solusi-solusi itu, interventions. Now, if you are here, in my opinion, you berada di sini. Dan tangga you nak cari adalah ini. Untuk pergi ke desired state yang baru. Betul? So, this become your current state. Right. So, kita kena tahu apakah perlu kita buat, apakah tangga-tangga intervensinya supaya bila kita dapat satu, kita makin mendekati. So, formulanya sama. When you already at the growth stage, which dua syarikat ni memang dalam growth stage, tahap growth stage. So, desire tolak current ni dan kita dapat gap. Dan kita kena discuss gap ini apa dia supaya kita boleh cari solusi apa yang sesuai. So gap, maybe ada satu gap, dua gap, tiga gap, whatever. And setiap gap ni kena cari solusinya. Gap yang ibu maksud kat sini adalah apa tu? M adalah marketing. S sales. O operation. P Production. Now, di dalam marketing ada tak dia punya anak-anaknya? What do you do in sales? What do you do in operation? Different company, different activity dekat dalam ni. Kena cari juga current state dengan desired state dia. Kita nak cari gap, tapi gap of this thing ada 4M. Oh, setiap tu. Setiap satu tu. Okay. Apakah 4M itu yang kita nak consider? 4M. M pertama apa dia? M kedua, M ketiga, M keempat. Dalam setiap gap, kita boleh bincang di dalam 4 kategori. Doesn't have to be this 4, tapi dia memudahkan kita mencari gap tu apa dia. M pertama adalah manpower. M kedua adalah method. M ketiga adalah money. M keempat adalah machine. Method tu termasuk resepi atau SOP. So, bila kita nak discuss ni, we can have that at the back of our mind, 4M ni. Gap ni kan kita cakap kat angle mana. It is directed towards bila kita dah tahu LOV. Kita dah tahu merah kat mana kat situ. So, without discussing this pun dia akan lead you towards that. InsyaAllah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya
adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 21. Kita perlu menjadi pemimpin yang mempunyai contoh ikutan yang baik. Sekiranya kita mendapat pengikut yang pada pendapat kita tidak berkualiti, tidak memenuhi keperluan syarikat, kita perlu muhasabah diri. Adakah kita pemimpin yang baik supaya mereka boleh menteladani kita sebagai pemimpin dan akhirnya mereka boleh menjadi pengikut yang berkualiti. Muhasabah diri, adakah kita pemimpin yang boleh menjadi ikutan yang baik? Buat bisnes ni main buat je ibu, target pun tak ada. Main buat je macam langgar dinding. Langgar dinding. Macam ibu cakap dulu, bawa kereta tu tak tahu dari mana. Kayaknya main jalan je. Apa yang hari tu kita dah settle. Lepas tu esok pula macam tu. Masya Allah, hari-hari kena fikir je. Betul. Hari penat. Tak tidur malam. Tak tidur malam. Kayaknya macam memang semua tak planning. Kayaknya bila tak belajar ni ibu kan, kita dulu target bulanan pun tak ada kan. Bila target bulanan tak ada, macam mana dengan production, macam mana dengan marketing kan, macam mana dengan sales. So macam kedah je, semua tu tak ada pun dulu. Tak ada bahagian operation, tak ada management pun tak ada. Semua kami dua je. Tak ada department. Ada department. Kami dua je. Chief Everything Officer. Dulu Chief Everything Officer. Okey, Masya Allah. So memang ada problem dekat production, operation semualah. Betul. Masya Allah. So macam mana zaman tu ya, kalau ikutkan kita tidak ada perancangan. Lepas tu kita buat marketing dengan sales. Tanpa ada keharmonian dengan production dan operation. Yang kita sangat pegang kan sekarang ni, you all sangat pegang MSOP. Iaitu satu formula yang perlu ada, orang kata dia punya formula tu kena harmoni. So marketing, sales, operation, production kan. Yang tu you all buat sekarang. Dulu semua ni tak berkawan. Betul. Suka-suka hati je. Betul. Itu yang jadi langgar dinding, berserabut. Dulu sales pun customer database pun tak ada. Itu benda paling penting tu. Kan? Kita tak tahu pun siapa customer kita. Tak Kan? ada Tak langsung. di-record kan. Kita tak ada data. So buat keputusan tanpa data lah dulu. Betul. Assumption. Assumption. Agak-agak. Kita ingat kata orang nak macam ni tapi tak. Kan? Contoh, kita shock sendiri lah kata bisnes. I know you punya keistimewaan. Tapi ibu nak dengar daripada you all sendirilah. Apa rasanya keistimewaan NFH ni? Cuba cerita kat ibu. Sekarang kita dah ada kilang kita sendiri. Kilang! Ya, Itu kilang baru kita tu. sendiri untuk proses menjahit baju untuk end user lah kepada customer. Dan baiknya ada kilang ni sebab? Sebab kita boleh menjaga kualiti. There you go. Ya, kualiti kita yang monitor sendiri, kita punya spek sendiri. Betul. Dan juga kita punya kepuasan based on apa yang customer nak. Kita cuba produce yang tu. Kan? Jadi kita boleh menghasilkan design yang banyak. Means kita ada week in week out punya design. So Apa kalau tu you week in tengok, week out tu? dua design kita keluarkan. Dua design. Satu ataupun dua design. Bergantung kepada market pada masa tu. Kan? Dan kita punya design pun modest, comfortable for muslimah wear, menutup aurat insya-Allah, dan juga selesa lah untuk dipakai. Allahu Akbar. Sukanya ibu. Memang good quality. Semua orang kena beli NFH. InsyaAllah. Semua orang kena beli NFH. Pasti. So dulu-dulu pasti banyak cabaran dengan all these challenges. So maybe you boleh cerita dekat ibu antara cabaran-cabaran yang you lalui. Cerita pasal kerugian lah saya ceritakan. Kalau pasal kerugian, kami sebab banyak production, produk. Buat sendiri baju. kan baju? Sebelum ni kami upah orang ataupun kita sub dekat tailor luar lah. Dan pada satu ketika tu berlaku kita dapat reject item. Maksudnya sampai kepada kita reject. Dah lah keluaran untuk raya. Semua Semua reject. keseluruhan.
Masa tu satu design tu Nangis tak? Nangis. satu design tu 3,000 pasang first batch dan kesemua tu reject kita tak boleh pakai. Yang tu menelan kos ratus-ratus ribu jugalah untuk 3,000 pasang. And design tu adalah design yang killer. Design yang memang kita target killer untuk raya time tu. Maksudnya bila kita buat posting ataupun marketing untuk dia, laju. Maksudnya respon ataupun engagement orang untuk nak beli kita punya produk tinggi. Tapi bila sampai kepada kita, reject all. Oh, Masya Allah. Jadi pada masa tu struggle, kita fikir kita kena cari kain, nak kena cari tailor untuk. Dah dekat sangat nak raya masa tu? Betul. Satu bulan puasa. Bulan puasa. Bulan puasa dah. Memang last minute dah. Memang Dan tak masa tu? Masa tu kita sempat lah juga. Last minute semua Last minute, last minute. malam dah Tapi ni. problemnya customer lah bising sebab kita dah janji date sekian-sekian. Kan? So kita nak handle pula customer punya satisfaction. Macam mana kita nak handle komplain customer. Masa tu pun penting jugalah. Sedikit dia effect brand kan? Yes, Dan betul. kepercayaan pelanggan. Betul. Oh, Dan benda tu pun untuk dapat balik kepercayaan pelanggan makan kos. Means kita nak recover balik daripada situasi nak pada masa tu. rayu balik Yes, tu betul. memang makan kos. Betul. Allahu Akbar. Dan bagi ibu, you adalah perwira. Because usahawan adalah nadi negara. So you are my heroes, our heroes, the country's heroes. Usahawan punya hero, perwira. Yang sebenarnya sangat fokus dalam membuat atau membentuk satu legacy. Legasi perwira. So I'm proud of the two of you. Jangan putus asa. Ada masalah apa-apa, you know, nombor ibu, WhatsApp aja. Any problem, any changes you nak buat, any planning ke apa-apa, discuss dengan ibu, ibu ada, okay? I'm your guru, remember? Thank Alright. you, Bu. And because you do planning, I'm so proud of you. Thank you so much, the two. Terima kasih, Bu. terima kasih Allahu Bu. Akbar. Terima kasih banyak bimbing kami. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang. Kalau kami tak belajar dengan Ibu, mustahil, susahlah untuk sampai ke tahap sekarang Ibu. nak sayang. Stay strong, okay? You can do it. You have me. Ibu ada. InsyaAllah. Tak ada Allah kan? Kat dunia ni ada ibu, insyaAllah. Sebenarnya Ibu, kenapa Endora ni hadir dalam industri kesihatan ni? Ya, kerana hospital ni selalu dikaitkan dengan negativiti. Bila sebut hospital, orang akan kata hospital ni tempat orang paling tak nak pergi. Tempat orang susah hati, tempat orang murung, tempat orang berduka cita, ya, tempat orang sakit. Ya. Kebiasaannya, kita sering mendengar kisah-kisah orang memulakan perniagaan kerana mereka ingin keluar daripada kesusahan. Tetapi, dalam episod yang seterusnya, anda akan didedahkan dengan kisah seorang usahawan yang sanggup meninggalkan kerja yang selesa, gaji yang lumayan demi sebuah perjuangan, dan bagaimana dengan aspirasi perjuangan beliau berjaya membentuk sebuah pasukan yang sangat-sangat berprestasi tinggi. Anda juga akan diajar dengan formula-formula bagaimana untuk anda membangunkan sebuah pasukan berprestasi tinggi ataupun kita panggil pasukan impian. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan episod yang seterusnya.